Sebelum ni kita belajar kalimah pertama, la ilaha illallah, cerita pasal Tuhan lah, yang berkaitan dengan Tuhan. Ni sampailah kalimah yang kedua, Muhammadur Rasulullah. Jadi khabar daripada Rasulullah ni maksud dia benda-benda yang Rasulullah cerita kepada kita, kita mesti percaya. Kata Imam Al-Ghazali bahawa Allah Ta'ala mengutuskan seorang Nabi yang ummi dari suku Quraisy bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membawa risalah kepada seluruh Arab dan Ajam, jin dan insan. Okay, Nabi kita tahulah apa maksudnya, utusan Tuhan. Ummi. Ummi ni ada dua pandangan. Satu pandangan dia kata ummi ni maksud dia tidak boleh membaca, tidak boleh menulis. Itu satu pandangan. Jadi Nabi Muhammad ni dia tak boleh membaca, tak boleh menulis lah. Satu pandangan lagi, ummi ni maksud dia tidak diberikan kitab. Macam orang Yahudi, orang Nasrani, mereka ni orang yang tak ummi, sebab dia ada kitab. Orang Nasrani dia ada kitab Injil, diturunkan kitab Injil pada dia. Jadi dia bukan orang ummi. Orang Bani Israel dia ada turun kitab Taurat, ada turun kitab Zabur. Jadi mereka ni orang yang tak ummi. Tapi orang keturunan Nabi Ismail ni, yang Mekah punya orang, dia tak ada kitab, tak diturunkan kitab kepada dia. Sebab tu disebut kaum yang ummi. Itu satu pandangan lagi. Pandangan pertama tadi dia kata ummi ni tak reti membaca, tak reti menulis. Ada orang dia petikai, dia kata tak, Nabi Muhammad dia tahu membaca menulis. Cuma ummi ni maksud dia mereka tak diturunkan kitab. Kitab ni dia turun kepada Bani Israel, kepada Bani sebelah keturunan Nabi Ismail ni tak turun. Sebelah keturunan Nabi Ishaq turun kitab, sebelah keturunan Nabi Ismail tak ada kitab. Jadi orang Quraisy ni dipanggil orang yang ummi. Dua pandangan. Nabi Muhammad ni dia bawa risalah kepada seluruh orang Arab dan Ajam. Ajam ni orang bukan Arab, orang Cina, orang Ajam, orang Melayu, orang Ajam, orang Hindi, orang India, orang Ajam, orang Eropah, orang Ajam, Arab dan Ajam, dan kepada jin dan insan. Nabi Muhammad ni diutus kepada jin pun dia, kepada manusia pun dia. Maka dengan syariat yang dibawanya itu menjadi mansuhlah segala syariat yang terdahulu. Agama-agama yang sebelumnya tu tak terpakai dah, sebab Nabi Muhammad ni yang terakhir. Kecuali hal-hal yang ditetapkan berlakunya oleh syariat yang baru itu. Contoh kalau macam sujud dalam agama Nasrani, dalam agama Yahudi ada sujud. Zakat, ada zakat. Puasa, ada puasa. Ada yang ajaran agama dulu-dulu tu kan. Yang tu dia tak masuk. Dan dilebihkan Nabi Muhammad atas nabi-nabi yang lain. Dijadikan dia penghulu segala manusia, dan tidak diakuinya kesempurnaan dengan syahadah tauhid sahaja, iaitu mengucapkan la ilaha illallah. Maksud dia tak sempurna syahadah kita kalau saya nak masuk Islam, saya nak la ilaha illallah saja, Muhammadur Rasulullah tak mau. Tak sempurna, kata Imam Ghazali. Kita tak sempurna sebelum disambung dengan syahadah Rasul, iaitu mengucapkan Muhammadur Rasulullah. Kena dua. Diharuskan di bahasa Indonesia, maksud dia dimestikan seluruh makhluk membenarkan Nabi Muhammad dalam segala perkhabaran yang dikhabarkannya tentang urusan dunia dan akhirat. Apa yang Nabi Muhammad cerita semua betul. Tak ada kita kata Nabi Muhammad cerita memang semua betul, cuma satu je yang aku tak boleh terima. Tu tak boleh. Dia semua betul. Macam kata golongan liberal dekat Malaysia ni, kumpulan perempuan kan, dia memperjuangkan hak orang wanita. Sampaikan dia kata agama Islam ni tidak adil sebab diasaskan oleh orang lelaki. Dia tuju kepada Nabi Muhammad. Ada di Kuala Lumpur, anak orang besar-besar kita tak boleh kacau tu. Tak boleh kacau. Kita tak adil sebab dia duk berjuang, dia nak sama kesamaataraan. Lelaki wanita kena sama, dia perjuangkan yang tu. Orang Islam juga. Tapi sampaikan dia kata tu tak adil. Tak adil sebab lelaki banyak duk lebih.
Tak adil sebab diasaskan oleh orang lelaki. Dia kutuk Nabi Muhammad sebenarnya tu. Kalau kita terima, terima semua, tak ada kita bantah dah. Sebab dia tak puas hati. Banyak benda lah tak puas hati. Lelaki boleh jadi imam, perempuan tak boleh. Dia kalau boleh nak bagi perempuan boleh juga. Macam Aminah Wadud dekat Amerika Syarikat tu, dia fahaman tu lah. Dia pernah datang sini jumpa orang-orang tu, pernah bagi kuliah dia. Dia buat sembahyang Jumaat, nak buat di masjid tak lepas, orang tak mau bagi. Dia sewa ruang dekat gereja. Dia nak tunjuk juga perempuan boleh jadi imam. Dia sewa dekat gereja, banyak duit. Sewa ruang gereja, azan hari Jumaat, perempuan imam, dia jadi imam. Belakang campur lah, lelaki perempuan jadi makmum dia. Sampai setara itu dia nak tunjukkan perempuan setara dengan lelaki. Dia perempuan ada tugasnya, lelaki ada tugasnya. Nampak macam setara, tapi jadi perempuan senang. Nak masuk syurga kan, dia jaga kemaluan dia, jaga hak suami kan, tunai yang wajib-wajib. Pilih pintu syurga mana tu. Yang lelaki banyak, nak kena dakwah, nak kena macam-macam. Dia tak banding situ pula. Yang dia duk banding lagi dari segi harta warisan. Lelaki 2 bahagian. Kalau barang harta peninggalan 300,000, anak lelaki seorang, anak perempuan seorang. Anak lelaki 200,000, anak perempuan 100,000 dia. Dia tak boleh, dia kata mesti sama. Sepatutnya lelaki tu minta lebih. Sebab perempuan tadi 100,000 dia dapat, dia punya. Siapa tak boleh kacau kecuali dia bagi. Anak minta, dia tak bagi, tak apa. Suami tak boleh minta, mak bapak dia tak boleh minta. Tapi mak bapak nanti dia kan. Siapa-siapa tak boleh minta, duit dia. Dan dia tak bertanggungjawab nak jaga adik lelaki dia tak cukup makan apa. Dia tak tanggungjawab tu kan. Bapak saudara dia tak tanggungjawab. Yang lelaki dapat 200,000, tapi yang nak berham ni ramai. Anak dia 5 orang. Isteri pula dah 2 orang ke 3 orang kan. Kalau adik sakit, adik tak ada kerja, dia pula kena tanggung. Kakak sakit, kakak tak ada kerja, dia kena tanggung juga. Banyak lelaki ni dapat 200,000, nak tanggung ramai. Perempuan dapat 100,000, siapa tak boleh kacau kecuali dia bagi. Untung perempuan tu ni. Rugi pula lelaki. Patut lelaki minta lebih. Tapi golongan yang liberalisme ni, dia duk pandang yang tu lah. Dia kata asyik-asyik lelaki lebih semua. Lelaki pemimpin. Perempuan pun pemimpin juga. Dia nak macam tu kan. Dan tidak diterimanya iman seseorang dari hambanya sebelum beriman dengan apa yang dikhabarkan Muhammad SAW tentang hal-hal sesudah mati. Percaya kepada Allah pun percaya, percaya kepada hari akhirat pun kena percaya. Apa yang Nabi Muhammad khabarkan kepada kita, yang ni yang kita nak kupas dalam pelajaran akan datang. Antaranya Nabi Muhammad dia cerita pasal malaikat mungkar dan nakir. Yang ni mesti percaya. Kemudian tentang azab kubur, mesti percaya. Tentang timbangan, mesti percaya. Titian sirat, mesti percaya. Tentang al-haudul mawrud, kolam Nabi Muhammad, mesti percaya. Tentang syafaat hamba-hamba yang soleh, nabi-nabi, orang hafiz Quran, ulama-ulama, kena percaya. Kalau tak percaya khabar daripada Nabi Muhammad ni, ikut Imam Ghazali, tak sempurna syahadah orang tu tadi. Walaupun dia percaya Tuhan. Sebab tu kita kata macam agama Sikh lah. Dia percaya Tuhan. Tuhan dia pun bukan macam berhala-berhala kan, dia betul-betul sembah Tuhan. Tapi syariat tak, bukan syariat Nabi Muhammad. Kata Imam Ghazali tak pakai. Dia mesti syariat Nabi Muhammad. Kalau sekadar la ilaha illallah saja betul, Muhammadur Rasulullah tak betul, tak pakai juga. Jadi pelajaran akan datang itulah perkara-perkara ghaib yang Nabi Muhammad cerita, yang kita mesti terima, tak boleh nak tolak. Jadi pelajaran kita pun takat tu saja. InsyaAllah minggu depan sambung. Kita pun dah kurang lah nak cerita pasal hal hakikat makrifat apa semua ni, sebab dah berlalu lah. Dan saya rasa pun tuan-tuan pun boleh faham lah kan. Tak tersesat lah tu saya rasa kan, sebab ilmu membeza tu dah bagi lah. InsyaAllah tak sesat dah. Bahkan boleh baca. Kalau jumpa kitab lama-lama tu baca, boleh baca. Sebab kita boleh sharing. Dulu nak baca takut nak baca takut. Sekarang kita baca pun tahu dah dia simbang macam ni, faham. Tak risau. Jadi salah silap saya mohon maaf.